Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi tafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu kuliah Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Itu masih lagi kita membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, surah Al-Qasas ayat 10 itu, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi qussih فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. Baik, jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah bawakan qaul ataupun tafsiran daripada Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Ubaidah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi, Ad-Dhahak Ibn Muzahim wa ghairihim, dan selain mereka ramai lagi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan menjadilah hati ibu Musa itu kosong. Farigha maknanya khalian. Farigha maknanya khalian, kosong. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Farigha maknanya khalian, kosong. Menjadilah hati ibu Musa itu kosong. Maknanya min kulli syai'in min umuri dunya illa min Musa. Maknanya khalian min kulli syai', maknanya kosong daripada segala sesuatu, kosong daripada segala urusan dunia kecuali Musa sahaja. Maknanya setelah anaknya itu yang masih kecil, bayi Musa alaihi salam dihanyutkan di dalam sungai Nil, maka Allah Ta'ala sebutkan tentang keadaan ibu Musa alaihi salam. Jadi Allah kata wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadi perkara ni hanya diketahui oleh Tuhan, dan semua orang tak tahu melainkan Allah. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Allah Ta'ala tahu hati seorang hamba-Nya itu dipenuhi dengan apa. So di sini nampak perkataan firman Allah Ta'ala wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. So di sini menunjukkan kepada kita hati ni dia umpama wadah. Dia boleh kosong, dia boleh penuh. Fuad.
So di sini kita dapat faedah. Hati manusia itu boleh menerima sesuatu yang penuh dan boleh menjadi kosong. Ni dalil dia. Sebab Allah kata wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Farigha maknanya khalian, kosong, min kulli syai, min amri dunya, min umuri dunya. Kosong daripada segala perkara dunia kecuali tentang Musa sahaja. Maknanya Allah Taala sebut di sini ibu Nabi Musa hanya memikirkan tentang Musa sahaja. In kadat latubdi bih ay lituzhira amrahu wa tas'al anhu jahratan. Dan hampir-hampir zahir perkaranya itu, dan apa dia disebutkan di sini, hampir-hampir ya. In kadat la tubdi bihi ay lituzhira amrahu wa tas'al anhu jahratan. So hampir-hampir, kadat hampir-hampir, la tubdi maknanya la tuzhir. Hampir-hampir ibunya itu menzahirkan amrahu, yakni urusannya berkenaan dengan kerinduannya terhadap Musa dan pencariannya terhadap anaknya ataupun kerinduannya. In kadat la tubdi bihi. Kadat maknanya ausyakat, hampir-hampir. La tubdi maknanya la tusarrih ataupun la tuzhiru bi annahu ibnaha li shiddati wajdiha. Yakni hampir-hampir dia nak menyatakan dia kehilangan anak, dan hampir-hampir juga dia nak menzahirkan kerinduannya itu yang amat sangat. Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Laula makna kalaulah tidak kerana arrabatna ala qalbiha, ay kami qawainahu bis-sabri wasyaja'ah liyatma'inna wa yaskun. Rabatna ala al-qalb, kalaulah tidak kerana kami kuatkan, kami teguhkan, kami ikatkan hatinya, ke atas hatinya, kami kuatkan hatinya itu dengan kesabaran dan keberanian. Ala qalbiha, yang di atas, ke atas hatinya, litakuna minal mu'minin, yakni supaya dia menjadi seorang dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala sebut wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Apa dia? Menjadilah hati ibu Musa itu kosong daripada seluruh urusan kebimbangan kecuali Musa. Maknanya ibunya hanya memikirkan tentang Musa semata-mata. So itu biasalah, maknanya seorang ibu apabila kehilangan anaknya, maka dia akan memikirkan tentang anaknya. Dia akan memikirkan tentang anaknya, dan dia takkan fikirlah perkara-perkara yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dia hanya fikir tentang Musa saja. Kalau kita buka dalam tafsir salaf, semua apa dia dalam kalangan salaf, Ibnu Abbas sebut khalian min kulli syai ghaira dzikri Musa. Ibnu Abbas sebut hati ibu Musa tu kosong daripada segala sesuatu kecuali dia hanya ingat Musa saja. Sa'id bin Jubair pun tafsir macam tu. Mujahid bin Jabar pun sebut min kulli syai'in ghaira hammi Musa. Mujahid kata ibu Musa kosong hatinya itu daripada segala sesuatu kecuali fikirannya terhadap Musa. Hammin atau hammi Musa. Maknanya dia hanya memikirkan tentang Musa. Sama juga datang dalam tafsir Ad-Dhahhak, Ikrimah, Maula Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, kemudian Muhammad Ibn Ishaq. Ada juga bacaan daripada sebahagian salaf, antaranya Fadalah Ibn Ubaid.
Dia baca wa asbaha fuadu ummi Musa fazi'an. Tapi itu menyalahi qiraat yang mutawatir, itu qiraat syadz. Bacaan yang syadz lah. Kita tak ambil maknanya farigha, iaitu yang mutawatir, bukan fazi'a. Kalau fazi'a, menjadilah hati ibu Musa itu ketakutan, kebimbangan. Tapi sebenarnya yang jumhur salaf, bahkan majoriti, bahkan boleh dikatakan majoriti ulama salaf di kalangan sahabat, tabi'in, ulama tafsir, mereka mengatakan farigha, maknanya khalian an dzikri syai', kosong daripada segala sesuatu. So di sini kita sebut apa faedah tadi? Hati kita ni menerima, hati kita ni ibarat wadah, wi'a. Dia boleh kosong, dia boleh penuh. Itu faedah penting. So kalau kita katakan kita faham tentang hati ni tempat wadah menerima sesuatu. Hati ini maknanya boleh kosong dan boleh penuh. Dan bila dia kosong, farigha, dia juga boleh penuh. Kan? Cuma dekat sini farigha ni bukan bermaksud hati ibu Musa tu kosong sekosong-kosongnya, tetapi ada satu perkara yang dia ingat tentang Musa. Maknanya hatinya itu hanya ingat tentang Musa saja. Kan? Kerana ialah anak dia. Kan? Anak dia. Jadi dekat sini kita boleh dapat faedah tadi, hati tadi adalah wadah yang menerima kekurangan, yang menerima juga kekosongan dan menerima juga kepenuhan, sesuatu yang penuh. So, jadi persoalannya di sini, kita hari ini, hati kita ni kita penuhkan dengan apa? Zaman sekarang ni. Ada orang dipenuhkan dengan perkara yang bermanfaat, ilmu, Al-Quran, Sunnah, Alhamdulillah. Ada orang yang hatinya itu dipenuhi dengan kelalaian, maksiat, perkara-perkara yang menyalahi syariat. Allah musta'an. Permainan, hiburan, kan? Makanan semata-mata, maknanya hati hanya fikir tentang makanan, lagi nak makan apa, lagi nak main apa, lagi nak buat apa, urusan dunia, kan? Tetapi kita nak supaya hati kita ni sebenarnya dipenuhi dengan iman sebenarnya, kan? Dan bukan kosong daripada iman. So dari sebab itu kita ahli sunnati wal jamaah berkeyakinan iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sebab apa? Sebab wadah dia di hati. Seperti Nabi SAW kata at-taqwa hahuna. Nabi SAW kata takwa tu, ketakwaan itu di sini. Itu Nabi SAW tunjukkan kepada hati, isyaratkan kepada hati. Dan Nabi SAW ibaratkan hati ini sebagai raja. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Kalau ianya baik, maka akan baik seluruh anggota badan kita. Maknanya seluruh amalan. Kalau rosak, maka rosaklah juga seluruh amalan kita. Wal'iyadzu billah. Baik. Jadi di sini dalam konteks ini, ibu Nabi Musa, Ummu Musa, farighan, maknanya khalian, artinya kosong daripada segala sesuatu kecuali Musa. Itu tafsir salaf. Tafsir salaf. Penting maknanya kita tak boleh terkeluar daripada tafsiran salaf. Kalau kita start keluar daripada tafsiran salaf, bahaya. Sangat bahaya. Bukan mudah. Kan? Kalau kita terkeluar daripada tafsiran salaf, maknanya kita akan masuk dalam kategori man qala fil Quran bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Quran tanpa ilmu, maka bersiaplah tempat duduknya dalam neraka, wal iyad billah. Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan tentang Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiaplah tempatnya dalam neraka. Man qala fil Quran bi ra'yihi wa man qala fil Quran wa asaba faqad akhta'a. Maksud siapa yang berkata tentang Quran dia betul, tetapi dia betul pada pandangan dia ataupun pada pandangan orang, tetapi dia tetap salah apabila dia menyelisihi tafsiran Nabi SAW, para sahabat
tabi'in dan salafus salih. Itu penting. Kalau kita kata tak ada manhaj salaf ni, maknanya semua orang boleh cakap ikut suka hati, ikut teradap. Tak ada disiplin lah. Itu yang kita tengok sekarang ni, ajaran-ajaran sesat, dia orang itulah puncanya kerana tak ikut salaf. Kerana tafsir Quran hanya ikut hawa nafsu, hanya ikut pemahaman yang dangkal, hanya ikut bahasa Arab yang mereka tidak meliputi bahasa itu dengan penuh, dengan betul. Allahul musta'an. Baik. Baik, di sini laula arrabatna ala qalbiha. So di sini lituzhira amrahu wa tas'al anhu jahratan. Jadi Ibnu Katsir kata in kadat la tubdi bihi, maknanya au syakat itu la tusarrih bihi. Hampir-hampir ibu Nabi Musa ni disebabkan hatinya itu hanya mengenangkan Musa, kosong daripada segala sesuatu dan hanya ingat dan fikirkan tentang Musa, maka hampir-hampirlah ibu Musa itu hendak menzahirkan urusannya, kebimbangannya ataupun kerinduannya, dan dia nak bertanyakan kepada orang lain tentang anaknya itu secara terang-terangan. Wa tas'alu anhu jahratan. So dia tak sabarlah, hampir-hampir. Tapi Allah kata apa? Tak berlaku benda tu. Laula arrabatna ala qalbiha. So Allah Taala kata kami yang sabbarnaha wa thabbatnaha. Kami yang penuhkan hatinya itu dengan kesabaran dan keteguhan. So menunjukkan kepada kita Allah Taala yang meneguhkan hati ibu Musa. Teguhkan dan memberikan kesabaran. Litakuna minal mu'minin. Supaya dia menjadi dalam kalangan orang-orang yang beriman. Wa qalat li ukhtihi, berkatalah ibu Musa kepada li ukhtihi, saudaranya. Li ukhtihi ni, ukhtihi itu balik kepada ukhti Musa, kakak kepada Musa, bukan saudaranya, bukan saudara ibu Musa tu, tapi ukhtihi balik kepada Musa, saudara Musa, maknanya saudara perempuan Musa. Wa hiya binatuha al-kabirah, iaitu anak perempuannya yang sulung besar. So ibu Nabi Musa berkata dekat anak perempuan sulungnya, anak sulung dia, kakak Musa. Dikatakan kakaknya itu nama Maryam. Maryam. Jadi Maryam bintu Imran. Qussihi ay ittabi'i atharahu wa tulubi li khabarahu. Maknanya qussih, maknanya ikuti. Ittabi'i, kan? Qussihi maknanya tattabi'ihi. So ibu Nabi Musa kata dekat anak perempuannya yang sulung, qussihi tattabi'ihi. Maknanya apa? Follow him. Qussihi maknanya follow him. So maknanya ikut Musa. Maknanya ikut kat mana tabut itu pergi. Dihanyutkan. Ikut arah dia. So maknanya menunjukkan ketika keadaan tersebut berlaku, maknanya tabut ataupun peti yang ada di dalamnya Musa itu masih lagi dalam lingkungan pemerhatian ibunya. So dia masih nampak. Kemudian ibu Musa mengarahkan anak perempuannya yang sulung, namanya Maryam, qussihi, maknanya ittabi'ihi, follow him, ikuti Musa, maknanya ikuti adik kamu, kan? Ai ittabi'i atharahu wa tulubi li khabarahu, ikut dia punya sampai mana dia pergi, dihanyutkan, dan ikuti juga tentang khabarnya, maknanya sampai kat mana dia berhenti. Kalau kamu nampak siapa yang ambil dia, siapa yang selamatkan dia sebagainya, bagi tahu dia. Utulubi li khabarahu, bagi tahu dekat ibu. Macam itulah maksud dia, kan? Fabasurat bihi an junubin. Fabasurat bihi an junubin maknanya ja'alat tanzuru ilaihi wa ka'annaha la turiduhu. So maknanya
ibu Nabi Musa alaihissalam pesan dekat kakak Nabi Musa supaya ikuti peti yang membawa Musa itu, tabut, sampai ke mana dia berhenti, ikuti khabarnya, berita tentangnya, dan lihatlah daripada jauh. Tu fabasurat bihi an junubin. Maksud lihat daripada jauh maknanya kakak Nabi Musa, Maryam, dia lihat daripada jauh. Fabasurat bihi an junubin, observe daripada jauh supaya tidak disedari. So she watch, and junubin maknanya from a distance. And junubin maknanya dalam jarak yang jauh. And junubin. Wa hum la yash'urun. Dalam keadaan mereka yang berada di istana Firaun itu tidak menyedari. Tidak mengetahui. Baik. Wa hum la yash'urun. Wa qala Qatadah ja'alat tanzur ilaihi wa ka'annaha la turiduhu. So Qatadah kata kakak Maryam ini dia tengok dekat peti atau tabut yang berisi Musa itu daripada jauh, seakan-akan dia tak mau. Maknanya seakan-akan la turiduhu, seakan-akan dia tidak ada kaitan, maknanya dia hanya tengok daripada jauh saja supaya tidak ada syak wasangka daripada mana-mana orang yang mungkin terlihat kakaknya itu. Baik, walihadza qala wa hum la yash'urun. Sebab itu dikatakan di sini mereka tidak menyedari. So, kat sini apa disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa dzalika li anna Musa alaihi salam lamma istaqarra bi dari fir'aun aradu an yaghudhuhu bi radha'ah falam yaqbal sudayyan wala akhadha ta'aman faharu fi amrihi wajtahadu ala taghdhiyatihi bi kulli mumkin falam yaf'al. Baik, wa hum la yash'urun makna sini mereka tidak sedar apa yang telah Allah Taala tetapkan berkenaan dengan urusan hamba-Nya, Rasul-Nya Musa alaihi salam ketika itu. Kerana disebutkan sini, hal tersebut kerana Musa alaihi salam ketika menetap di rumah Firaun, mereka hendak memberi makan atau nak menyusukan Musa, tetapi Musa tidak menerima mana-mana ibu susu. Falam yaqbal sudayyan. Nabi Musa tak terima mana-mana ibu susu. Kan? So diperintahkan Asyah, dikatakan Asyah perintahkan untuk cari ibu susu. Falam yaqbal sudayya, maknanya tak terima. Wala akhadha ta'aman, dan tak mau makan. Faharu fi amri, mereka pun menjadi kehairanan dan kebingungan dalam perkara yang melibatkan Musa ni. Maknanya peliklah budak bayi ni tak mau minum susu siapa-siapa pun dan tak mau makan. Ni kan, itu satu benda yang pelik lah. Nak bagi susu siapa pun tak mau, makan tak mau. Tak. Nak bagi apa kita kata, makan ke air ke pun tak mau. Wal akhadha ta'aman. Ta'aman kat sini boleh juga bermaksud syaraban. Dalam Quran ada ayat yang Allah Taala sebut tentang Talut dan Jalut, berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan dalam surah Al-Baqarah ayat 249 kan. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. So, tentang sungai kan. Sungai bila Talut menetapkan sesuatu ujian. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai ini. Wa man shariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum daripada air sungai ini, maka dia bukan termasuk dalam kelompokku. Wa man lam yat'amhu, siapa yang tak minum, yat'am. Quran gunakan yat'am juga untuk minum. Ta'am tu juga digunakan untuk minum dalam bahasa Arab. Yat'amhu fa innahu minni. Kan, siapa yang makan daripada sungai tu, rasa lah, yat'am maknanya minum. Yat'amhu minhu atau yat'amhu fa innahu minni, atau fa innahu minni illa man ightarafa wa man lam yat'amhu. Siapa yang tak minum, bukan tak makan, tak makan air, minum kat situ yat'am, tapi guna minum. So kat sini ta'am kat sini maknanya minum. Wala akhadha ta'aman wa akhadha syaraban. So Nabi Musa
maknanya nak bagi susu, ibu susu tak mau, semua tak mau. Nak bagi minuman pun tak nak juga. Jadi mereka pun jadi kehairanan. Wajtahadu ala taghdiyatihi bikulli mumkin. Mereka bersungguh-sungguh mencari penyelesaian untuk memberi makan atau memberi minum kepada Musa itu, bayi itu, dengan segala kemungkinan yang boleh, bikulli mumkin, dengan segala usaha. Falam yaf'al. So, Nabi Musa AS tetap tak minum kan, daripada mana-mana pun tak minum kan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. So, maksudnya itu maksud ayat ni kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata wa harramna 'alaihi al-maradi'a. Harramna maknanya apa? Mana'na. Kami cegah, kami tegah, kami menghalangnya, yakni menghalang siapa? Alaihi, yakni Musa, al-maradi'a, al-murdi'at, maknanya ibu-ibu susu yang nak susukan dia, min qabl, sebelumnya. Faqalat, kemudian dikatakan di sini, kata Imam Ibn Kathir, fa arsaluhu ma'a al-qawabil wan nisa' ila as-suq la'alla yajiduna man yuwafiqu radha'atihi. Kemudian pihak istana, Asyah dan dayang-dayang dia semualah, mereka pun mengutuskan kepada utusan kepada bersama dengan kabilah-kabilah dan juga wanita-wanita di pasar untuk mencari ibu susu yang setuju untuk menyusukan Musa. Bukan setuju saja, yang maknanya kalau dia panggil Musa nak kan, Musa nak minum susu tu, Musa nak menyusu daripada ibu susu tu. Sekarang ni masalah yang berlaku sekarang ni, semua ibu susu yang ada kat istana tu semua Musa tak nak. Jadi fa arsaluhu ma'al qawabil wan nisa ila suq. Sebab tu itu maksud wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. So siapa yang jadikan ketetapan tersebut? Allah Ta'ala. So Allah kata wa harramna 'alaihi al-maradi'a. Kami haramkan, kami tegah dan kami halang untuk Musa itu daripada minum daripada ibu-ibu susu yang ada di istana. Itu yang menyebabkan akhir sekali Asyah terpaksa akut dan terpaksa perintahkan wanita-wanita dan juga yang ada pekerja-pekerja yang ada di istana untuk cari dekat pasar sesiapa sahaja ibu susu yang menepati ataupun yang boleh menyelesaikan isu Musa tak nak minum susu. Subhanallah, ini adalah apa? Ini apa? Balik pada ayat yang kita baca sebelum ni, Allah kata wastana'tuka li nafsi. Kan? Ini termasuk dalam wastana'tuka li nafsi. Aku buat kau wahai Musa untuk diriku. Allah kata, aku maknanya aku susun sejarah hidupmu ini, sirah hidup perjuanganmu atau sirah hidupmu ini untuk engkau menjadi rasulku. Untuk li nafsi, untuk engkau berjuang untukku, untuk diriku, untuk zatku. Wastana'tuka li nafsi. Ini lah kita nak faham sini lah. Faham dengan ayat yang disebutkan Allah Ta'ala sini. Wastana'tuka li nafsi. Allah kata aku buat engkau Musa khusus. Maknanya semua yang berkait dengan Musa, sejarah sirah hidupnya, aku yang uruskan, aku yang tetapkan. Khusus li nafsi, untukku. So termasuklah ni. Allah kata wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. Kami haramkan untuknya ibu-ibu susu sebelumnya, min qabl, sebelumnya. Yang min qabl ni maknanya sebelum dia bertemu dengan ibunya. Kan? Kemudian bila mereka dah utuskan wanita-wanita itu untuk cari ibu susu yang sesuai, yang menepati, yang Musa akan minum daripada susunya, fa bainama hum wuqufun bihi wan nasu uqufun alaih, ketika mereka tengah duduk dan manusia pun tengah berdiri mengelilingi Musa, idh basurat bihi ukhtuhu falam tuzhir annaha ta'rifuhu. Kemudian kakak Nabi Musa alaihi salam, Maryam, pun nampaklah Musa, tetapi dia tak menzahirkan dirinya itu kenal adiknya. Bal qalat, bahkan dia terus datang mendekat dan mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu
nasihun. So ini juga istina' daripada Allah. Maknanya ketetapan yang Allah tetapkan bahawasanya kakaknya Maryam itu akan bertemu dengan adiknya, bayi itu Musa, dan akan mengatakan apa? Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunah. Baik, adakah kamu mahukan aku menunjukkan adullukum arsyidukum. Adullukum maknanya arsyidukum. Aku akan tunjukkan kepada kalian ala ahli baitin, pada satu keluarga, ahli baitin, satu keluarga yakfulunahu, yang akan menjaga bayi ini, yang akan menyusukannya. Yakfulunahu ni maksudnya kafalah, yang akan menjaganya, yang akan menyusukannya, lakum, untuk kalian. Wahum lahu nasihun. Dan sedangkan mereka itu untuknya itu nasihun, yakni mursyiduna lima fihi salah, yang akan memberikan bimbingan dan juga akan mendidik bayi itu, yang akan memberikan makan dan minum yang cukup lahu, kepadanya, yakni kepada Musa. Nasihun yakni ikhlas untuk menjaganya. Nasihun maknanya yang murni, salah, yang baik. Mursyiduna lima fihi minas salah. Nasihun tu maksud kat situ, nasihun. Baik. Di sini maknanya. Jadi itu perkataan kakak Nabi Musa. Ala adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Qala Ibn Abbas lamma qala dhalika qalu laha. Berkata Ibn Abbas, setelah kakak Musa itu berkata dengan perkataan tersebut, mereka pun berkata kepadanya. Maknanya mereka itu adalah petugas-petugas istana Firaun yang diperintahkan untuk mencari seorang ibu susu untuk Musa. Ma yudriki binusihim wa syafaqatihim alaih. Baik. Jadi mereka tidak terima dulu, kan. Jadi mereka kata, apa yang menyebabkan, apa yang kau tahu tentang kebenaran ataupun betulkah keluarga yang kamu kata akan jaga bayi ini dia betul-betul baik, mereka itu betul-betul baik dan betul-betul akan kasihi bayi ini. So nakkan kepastian lah. Ma yudriki binusihim wa syafaqatihim alaih. Apa yang menyebabkan kamu boleh kata macam tu? Kamu wahai budak, kamu yakin bahawasanya keluarga itu akan menjaganya dengan baik. Faqalat raghbatan fi sihril malik wa raja'a manfa'atah. So kakak Nabi Musa jawab, kerana raghbatan fi sihril malik, kerana keluarga tersebut inginkan kita kata berkhidmat untuk raja, ataupun sahril malik, untuk menjadi dia kata apa, untuk menjadi keluarga raja lah, untuk ada kaitan dengan raja, yang Firaun lah. Wa raja'a manfa'atah, dan mengharapkan manfaat daripadanya. So itu jawapan yang cerdik daripada kakak Nabi Musa. Ini riwayat Ibn Abbas. Ibn Abbas kata macam ni. Maknanya petugas-petugas Asyah itu mereka nakkan kepastian lah, kan. Maknanya kenapa kamu kata keluarga yang kamu dakwa ahli baitin yakfulunahu, yang akan menjaga dan memberi tarbiyah, didikan kepada Musa ini betul-betul akan jaga dengan baik, kan. Maksudnya apa asas ataupun apa standar, apa asas kamu kata macam tu? Kenapa mereka nak jaga, tiba-tiba nak jaga Musa? Macam itulah, kan. Jadi jawab kakak Nabi Musa, pertama raghbatan fi sihril malik, kerana nak dekat dengan raja. Maknanya nak dekat, nak ada hubungan dengan raja. Maknanya keluarga itu nak berkhidmat untuk raja, nak ada satu hubungan yang baik dengan keluarga di raja, kan. Wa raja'a manfa'atah, dan nak mengharapkan manfaat daripada apa yang mereka boleh bantu untuk bayi ini. Itu kita kena faham. Baik. Fa atlaquha wa dhahabu ma'aha ila manzilihim fa akhadhathu ummuhu. Kemudian mereka pun, tadi mereka tahan dulu kakak Musa tu, mereka soal siasat dulu, kemudian mereka pun bebaskan bila kakak Nabi Musa itu jawab dengan jawapan yang meyakinkan. So di sini menunjukkan kecerdikan ukhti Musa, kakak Nabi Musa AS, seorang perempuan, seorang
kanak-kanak perempuan yang cerdik. Jadi wallahu taala alam dikatakan usianya ketika itu berapa tahun, wallahu taala alam tak disebutkan dalam riwayat, tapi yang zahirnya dia lebih besar daripada Musa lah, maknanya dalam lingkungan mumayyizah, maknanya dalam lingkungan 9 tahun atau 10 tahun ke atas. Wallahu taala alam, tak disebutkan usia kakak Musa itu. Tapi kalau kita tengok base pada riwayat Ibnu Abbas ni, maknanya dia dapat memberi jawapan yang baik, kan? Dan dapat diharapkan oleh ibunya. Ibunya kata qussihi makna ikut, follow him, ikut Musa, kan? Fabasurat, kan? Dan dia pun tengok daripada Anjunubin, fabasurat bihi Anjunubin. Baik, itu semua menunjukkan ukhti Musa, usia kakak Nabi Musa ketika itu bukanlah terlampau kecil dan sebenarnya sudah mumayyizah, dah mampu untuk membuat keputusan lah, kan? Jadi sebab itu dia dapat jawab dengan baik, kan, soal siasat yang datang daripada pekerja-pekerja istana. Baik. Jadi apabila dibebaskan ataupun dilepaskan, kemudian wazahabu ma'aha ila manzilihim. Mereka pun ikutlah kakak Nabi Musa itu ke rumah mereka, ke rumah keluarganya. Fa akhadathu ummuhu, bawalah Musa itu, mereka bawa bersama dengan mereka itu bayi iaitu Nabi Musa. Lalu teruslah ibu Nabi Musa terus dakap dan terus mengambil Musa. Falamma arda'athu iltaqama thudayya wa akhadha yamattasahu wa yartadi'uhu. Bila Nabi Musa alaihi salam didekatkan kepada ibunya, terus disusukan, dan Nabi Musa terus minum daripada susu ibunya. Wa akhadha yamtassuhu wa yartadi'uhu. Nabi Musa terus hisap dan terus minum. Yartadi'uhu maknanya tak ada kita kata susah-susah payah. Sebab apa? Tu ibu dia. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kembalikan Musa kepada ibunya. Itulah janji dia. Janji Allah Taala. Fafarihu bidzalika farhan syadida, maka mereka pun tengok keadaan itu, situasi tersebut, mereka pun sangat bergembira dan sangat seronok sebab sebelum ni Musa tak nak minum. Wastana'tuka li nafsi. Itulah Musa, Allah kata kami buat Musa ini, kami cipta Musa ini, kami aturkan sirah hidupnya itu untuk diriku, untuk diri kami. Kalau Allah kata li nafsi, subhanallah. Jadi mereka pun bergembira. Wa dhahabal bashir ila Asiyah yu'limuha bidzalika. Kemudian seorang tukang pekerja yang ada di situ pun cepat-cepat balik ke istana dan mengkhabarkan khabar gembira tersebut kepada Asiyah untuk dibagi tahu tentang hal tersebut. Fastada'atha ila manziliha. Kemudian Asiyah pun seronok dan Asiyah pun jemputlah keluarga Musa itu, ibunya, ke rumahnya. Wa aradat 'alaiha an takuna 'indaha, dan dia menawarkan supaya ibu Musa itu duduk dan tinggal di istana. Wa an tuhsina ilaiha fa abad 'alaiha, dan supaya dia dapat boleh tolong menjaga Musa itu di istana. Fa abad 'alaiha. Subhanallah, Asiyah tak mau. Qalat inna li ba'lan wa aulada. Kata Asiyah, aku ada suami dan aku ada anak-anak. Walastu aqdiru ala hadha illa an tursilihi ma'i. Farsalathu ma'aha wa rattabat laha rawati wa ajrat 'alaiha an-nafaqat wal qisa wal hibat faraja'at bihi tajawwazuhu ila rahliha faqad jama'a Allahu syamlahu bi syamliha. So mana tengok subhanallah, ibu Nabi Musa alaihi salam seorang yang afifah, seorang yang tidak mahu mengambil kesempatan, seorang yang afifah. Jangan tengok ibu-ibu Nabi, kan, maknanya seorang ibu kepada Musa. Maknanya Asiyah tawarkan untuk tinggal di sana. Dia kata fa'abad 'alaiha, dia tak mahu. Dia kata sesungguhnya aku ada suami dan aku ada tanggungjawab untuk menjaga anak-anakku. Aku ada innali ba'lan ay zaujan wa auladan, dan aku ada anak-anak. Dan aku tak mampu untuk menerima tawaran tersebut. Kalau orang zaman sekarang ni, kan, tak kisahlah, benda yang haram pun dia
Tak kira lah suami ada ke, anak ada ke, sebab tidak ada kita kata afifah, iffah, tidak ada kecukupan, tidak ada rasa nak menjaga maruah diri. Tapi tengok ibu-ibu siddiqah ni ibu Maryam, ibu Nabi Musa alaihissalam ni termasuk dalam siddiqah, orang yang benar, wanita yang benar, mukminah, termasuk dalam aulia illah, termasuk oleh wali-wali Allah lah, kan. Jadi dia jawab apa? Innali ba'lan wa auladan. Aku ada suami dan aku ada anak-anak. Dan aku tak mampu untuk menyahut, untuk menerima tawaran tersebut. Kalau orang zaman sekarang ni, apa dia susah kan? Suami pun dia tinggal, lantak bilah, yang penting aku dapat duit, yang penting aku dapat jadi kaya, yang penting aku dapat duduk istana, kan. Kita tengok sekarang ni macam-macam kes yang melibatkan suami isteri, khianat dan sebagainya, kan. Tak ada susah kita nak cari perempuan yang macam ini sifatnya, kan. Maknanya tak setia dengan suami. Kalau jumpa orang kaya sikit-sikit habis tak setia, kan. Tapi ini ibu Nabi Musa tidak demikian. Innali ba'lan wa auladan. Walastu aqdiru ala hadha illa an tursilihi ma'i. Tetapi Asiyah tetap hantarkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam bantuan, nafkah, pakaian, hadiah untuk dibawa ke rumah. Dan Allah Taala telah memberikan kemuliaan kepada ibu Musa alaihi salam. Tengok inna ma'al yusri yusra. Bersama dengan kesusahan tu, kesempitan itu, kesulitan tu adanya kesenangan. Wa anna sabra ma'a wa anna al-farja ma'a sabra ma'a sabr. Wa inna ma'al usri yusra. Maknanya kelepasan daripada kesulitan itu akan datang setelah kesabaran. Dan setiap kesulitan itu adanya kesenangan, adanya kemudahan. So di situ dia membuktikan bahawasanya Allah SWT mengembalikan kepada Musa itu, kepada ibu Musa itu anaknya. Baik, qala Allah Ta'ala faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haq. Tengok Allah kata kami kembalikannya, faradadnahu ila ummihi. Kami kembalikannya, fa'arja'nahu, faradadnahu maknanya fa'arja'nahu, kami kembalikannya Musa ila ummihi, kepada ibunya. Ila ummihi, kepada walidatihi, ibunya. Kai taqarra 'ainuha, supaya taqarra 'ainuha. Taqarra 'ainuha maknanya tatma'inna wa tahna wa tarda, supaya hatinya menjadi tenang. Dan supaya matanya menjadi sejuk, supaya hatinya menjadi tenang. Wala tahzan, dan supaya tidak dia itu bersedih. Tidak dia sedih hati, bimbang. Walita'lama anna Allah wa lita'lama anna wa'dallahi haqqun, dan supaya dia mengetahui bahwasanya wa'dallahi haqqun, maknanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi ramai di kalangan mereka itu tidak mengetahui. Mereka yang ada ketika itu maknanya Fir'aun dan bala tenteranya, begitu juga Asiyah dan juga dayang-dayang istana, tidak menyedari tentang apa yang akan dibawa oleh Musa AS ini. Bukan setakat perkara yang mereka tahu itu, bahkan lebih lagi. Maknanya Musa ini akan mengeluarkan mereka daripada kegelapan, akan membawa mereka menuju kepada cahaya kebenaran, tauhid, akan mengeluarkan mereka daripada syirik. Jadi itu adalah istina' apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada Musa AS. Baik, kata Imam Ibn Kathir, kama wa'adnaha biraddihi wa risalatihi, fahadha radduhu wa huwa dalilun ala sidqil bisyarah bilisanatihi. So sebagaimana kami telah janjikan untuk kembalikannya kepada ibunya dan akan menjadikannya risalah, maka menjadikannya sebagai utusan. Dan ini adalah janji yang pertama Allah Ta'ala laksanakan, dikembalikan Musa kepada ibunya.
Dan ini menunjukkan kebenaran khabar gembira yang menunjukkan risalah yang akan dibawa oleh Musa alaihi salam nanti. So tengok macam mana kita di sini kita perlu yakin dengan janji Allah. So Allah Taala janji sesuatu janji, kita kena yakin, seyakin-yakinnya. Kan? Allah Taala janji wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Contohnya Allah Taala janji Allah akan bantu orang beriman. So kita kena yakin. Lambat atau cepat kita kena yakin. Dan jangan kita sesekali meragui akan janji Allah. Mata nasrullah, bila datang pertolongan Allah ni, kita susah, bila datang itu tak. Itu tak diperintahkan. Ala inna nasrallahi qarib. Allah kata bantuan dan pertolongan Allah tu dekat. Kan? So jangan kita persoalkan tentang pertolongan Allah, bantuan Allah, jangan. Yang kita kena persoalkan adalah apa yang kita buat. Kita buat apa yang Allah cinta atau tak. Ataupun kita hanya duduk, hanya berangan-angan, kan? Tak. Beramal. Kan? Sampaikan dakwah. Sampaikan ilmu. Kan? Jangan banyak berspekulasi. Kalau tidak ini akan ini, kalau tidak ini, kalau tidak itu masalah. Kan? Kadang-kadang kita tengok ada sangka buruk ni boleh berlaku, dipanggil zanna sau'. Sangka buruk kepada Allah adalah dosa-dosa besar. Sangka buruk maknanya antaranya adalah bentuk sangka buruk sekarang ni kita tengok macam selalu berulang. Sebahagian di kalangan mereka yang terjebak dalam dakwah, dalam lapangan dakwah dan sebagainya, mereka tergesa-gesa. Kan, tergesa-gesa nak dapat, orang panggil apa? Penerimaan orang ramai itu dengan tergesa-gesa, jadi sehingga mereka mengorbankan prinsip. Mereka tak bersabar. Ini masalah. Kan? Ini masalah. Allahul musta'an. Jadi kita yakin maknanya pertolongan Allah tu dekat. Kan? Dekat. Dan kejayaan yang hakiki adalah kejayaan di akhirat. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا كَبِيرًا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا كَبِيرًا. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka dia telah berjaya dengan kejayaan besar, kejayaan yang agung, kejayaan besar. Kejayaan yang hakiki adalah bila kita mentaati Allah dan Rasul. Bila kita berjaya masuk ke dalam syurga. Kejayaan, bukan kejayaan diukur di dunia ini. Kan? Itu kita kena yakin. Baik, kemudian kata Imam Ibn Katsir, wa qad imtanna Allahu ala Musa bihadza lailatan kallamahu. Faqala fima qala lah. Dan Allah Taala telah mengingatkan Musa dengan nikmat ini pada malam yang Allah Taala berkata-kata dengan Musa. Allah ungkitlah maknanya. Imtanna Allah ni maknanya Allah ungkit nikmat dia kepada Musa pada malam yang Allah Taala berkata-kata dengan Musa. Bihadza lailatan kallamahu. Imtanna Allah ni maknanya nak kata Allah ungkit. Ya, Allah berhak untuk ungkit pasal nikmat dia kan. Tak ada masalah pun kalau kita kata Allah ungkit. Sebab Allah Taala Tuhan. Fa'alun lima yurid, dia buat apa yang dia kehendaki. So imtanna ni kat sini boleh juga kita kata Allah menyebut nikmat dia. Imtanna Allah. Kan? Allah menyebut tentang nikmat dia ini. Menyebut nikmat dia ini kepada Musa alaihi salam dalam kalau kita tengok dalam surah Taha ayat 38. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Mananna maknanya an'amna. Kami berikan nikmat. Alaika ya Musa, kepadamu wahai Musa, marratan ukhra, taratan ma'a tarrah. Taratan ukhra maknanya berkali-kali. So maknanya Allah Ta'ala nak ingatkan Musa pada malam yang Allah berkata-kata dengan Musa. Tu ni kita akan bincang nanti. Di mana kat sini Ibn Katsir dia bawakan maknanya dalil yang menunjukkan Allah menyebut nikmatnya ini kepada Musa.
idza auhayna ila ummika ma yuha. Ingatlah ketika kami ilhamkan, auhayna maknanya alhamna wa alqaina fil qalb. Kami wahyukan kepada ibumu. Maknanya kami ilhamkan kepada ibumu ma yuha. Yakni apa yang telah kami ilhamkan ke dalam hatinya. Aniqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Ketika Musa, ada ibu Musa, ibumu itu telah melepaskanmu, alqihi, kan, melepas kamu di dalam tabut, meletakkan kamu di dalam sunduk dan peti, faqdhifihi fil yammi, dan dia telah meletakkan kamu, menghanyutkan kamu di dalam sungai Nil, kan, falyulqihi al-yam, dan lalu dia menghanyutkanmu di sungai Nil itu bisahili, yakni di pinggir sungai. Sahili maknanya syati'i, syati'il nahri atau syati'il bahri. Sungai pun disebut pantai juga dalam bahasa, tapi kita tak sebut pantai lah. Dalam bahasa Melayu kita tak sebut pantai, kita sebut pinggir sungai. Itu ya, pinggir dah. Tebing sungai. Syati'i, sahili maknanya syati'. Syati'i kalau laut kita sebut pantai. Syati'il bahr, pesisir pantai ataupun pesisir pantai ataupun pantai. Kalau sungai syati' juga dalam bahasa Arab, syati'u, kan kalau belajar bahasa Arab kecil-kecil tu apa? Rihlati fi syati'il bahri, kan. buat apa? Karangan. Berkelah di tepi pantai, kan, syati'il bahri, kan. Tapi sahil kat sini maknanya syati'. Sahil maknanya syati'un nahri ataupun syati'ul bahri, pesisir pantai atau tebing sungai. Kalau sungai kita sebut tebing lah, kan. Jadi tebing sungai Nil, kan, dihanyutkan Musa itu oleh ibunya di tebing sungai Nil. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Ya'khudhu yaltaqithu, dikutipnya Musa itu aduwwun li, musuhku, oleh musuhku, wa aduwwun lah, dan musuh untukmu. Maknanya keluarga Firaun. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Ini ayat yang kita ulang-ulang ni, kan. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Alqaitu maknanya asbaghtu, aku limpahkan kepadamu wahai Musa, mahabbatan minni, hubban wa wuddan, cinta, kasih sayang. Minni, Allah kata, daripadaku. Subhanallah. Maknanya kasih sayang itu Allah Ta'ala limpahkan kepada Musa. Sehingga dikatakan oleh para ulama tafsir, siapa yang tengok Musa akan kesian. Kita dah sebut sebelum ni. Walitusna'a ala aini. Litusna'a maknanya atawalla tawjihuka fi jami'i atwari hayatika. Kita sebut sebelum ni. Maknanya aku bimbingmu dan aku buatmu ini, dan aku akan bimbing seluruh peringkat hidupmu, sirah perjalanan hidupmu. Ala aini maknanya apa? Di bawah pengawasanku. Ala aini, ain maknanya mata. Di bawah pengawasanku maknanya di bawah mataku, maknanya pengawasanku dengan mataku. Ala aini. So ini isbat sifat mata bagi Allah. Jahmiyah tak sukalah, kan. Jahmiyah tak suka. Jahmiyah pergi masuk gua lah. Jangan baca Quran lah. Kalau kamu semua benda kamu nak takwil, semua benda kamu nak tolak, kan. Allah Ta'ala kata walitusna ala aini, dia tak boleh terima, kan. Tafsirnya ayat tu ditafsirkan oleh ulama, aini maknanya ala mar'a minni wa hifzi, pengawasanku, kan. Pengawasan dengan apa? Dengan mataku lah. Allah kata ala aini, maknanya Allah Ta'ala tengok apa yang berlaku kepada Musa, dan Allah yang jaga, kan. Semua tu adalah daripada nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Tu Allah Ta'ala sebut nikmat dia kepada Musa. Ketika malam Musa berkata-kata, ataupun Allah berkata-kata dengan Musa. Mu'tazilah je dia kata Musa berkata-kata dengan Tuhan, bukan Tuhan berkata dengan Musa. Itu Mu'tazilah, jangan kita pakai tafsir Mu'tazilah. Sesatlah. Tapi kita kata
Tuhan berkata-kata dengan Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Kan? Fa'ilnya Allah. Mu'tazilah dia ubah baris. Kata wa kallamallaha Musa taklima. Dia kata Allah itu maf'ul. Musa itu fa'il. Dia seleweng. Jadi tak betul ya. Tu hati-hati. Baik. Idh qala Qatadah wa ghairu wahidin minas salaf. Ingat dan ketika Qatadah mengatakan dan ramai di kalangan salaf, wa ghairu wahidin maknanya kita sebut dah sebelum ni. Kalau baca kitab jumpa wa ghairu wahidin minas salaf bukan maknanya seorang atau bukan maknanya ni ramai, maknanya ramai. Bukan seorang lah, ghairu wahidin, bukan seorang di kalangan salaf. Maknanya ramai lah. Ramai. Ai tut'amu wa turaffahu wa tughadza bi atyabil ma'akil. So maknanya disebutkan oleh Qatadah dan ramai lagi di kalangan salaf, mana Nabi Musa alaihi salam tu diberi makan dan diberikan gizi yang cukup dengan makanan yang baik, wa talbasu ahsanal malabis, diberikan pakaian yang cantik, bimar'an minni wa dhalika kulluhu bihifdhi wa kala'ati laka fima sana'ta bika wa laka sana'tu bika wa laka wa qaddartuhu min al-umur allati la yuqaddiru 'alaiha ghairi. So itu antara tafsir daripada Qatadah dan ramai di kalangan salaf. Walitusna'a ala aini ni maknanya Allah jaga Nabi Musa, Allah bagi Nabi Musa pakaian yang cukup, pakaian yang cantik, pengawasan, penjagaan yang macam kita tengok kan, yang kita bincangkan sebelum ni apa semua tak mau bagi menyusu kat Nabi, semua ibu susu tak diterima oleh Nabi Musa AS kecuali dikembalikan kepada ibu. Itu semua adalah termasuk dalam makna walitusna'a ala aini. So Allah Ta'ala yang mengawasi dan Allah Ta'ala menjaga hambanya Musa AS. Dan Allah kata aku telah qaddartuhu minal umur. Aku telah tetapkan daripada perkara-perkara yang tidak ditetapkan kepadanya melainkan aku sahaja. Tidak menetapkan tentangnya atau ke atasnya melainkan diriku. Maksudnya Allah Ta'ala yang menjaga dan mengawasi Musa AS, hambanya dan rasulnya. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. Dan ingatlah ketika kakakmu ukhtuka tamshi berjalan kan, fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh, dan dia mengatakan kepada keluarga Firaun ataupun tentera-tentera dan petugas-petugas Firaun itu, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa yang akan menjaganya? Itu Allah Ta'ala ingatkan balik Musa tentang nikmat tu. Siapa yang jaga kamu? Siapa yang ingat tak kakak kamu? Semua tu Musa tak ingat, dia kecil lagi, tapi Allah kenangkan. So di sini menunjukkan kepada kita satu faedah yang kita boleh dapat daripada sini. Kita contohi daripada apa yang Quran sebut ni, maknanya tidak menjadi kesalahan bila kita sebutkan kepada anak kita tentang perkara-perkara yang dia tak ingat tentang kecil. Bahkan itu nak bagi dia kenang nikmat. Itu bukan ungkitan. So kita nak bagi dia kenang nikmat. Kan? Kita kata kat anak kita, ingat tak? Adik dulu Abi jaga macam ni sekian gini. Supaya dia kenang nikmat. Sama juga Allah Ta'ala kata dekat Musa. Allah Ta'ala rincikan apa yang Nabi Musa tak ingat. Kan? Apa yang Nabi Musa mungkin tak tahu pun. Tapi Allah Ta'ala, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra idh auhayna ila ummika ma yuha an ikhrifihi fi tabuti faqrifihi fil yami falyulqihi al yami fis sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Semua tu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa nak kenang nikmat. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Kami an'amna, kami berikan nikmat. So maknanya diharuskan untuk kita juga sebut dekat anak-anak kita tentang apa yang mereka tak ingat, kecil mereka dan sebagainya. Kan? Kalau zaman sekarang ni semua ada simpan gambar anak-anak kecil, anak-anak baby kita, anak-anak kita tu yang kecil, tunjuk kat dia ni contoh kan. Ni dia kecil-kecil ni macam ni. Susah nak jaga sekian ni. Tak berjaga malam, Umi jaga. Contoh. Kan? Ada nyamuk, Abi akan cari nyamuk yang gigit adik ni sampai ke lubang cacing, Dia akan bunuh nyamuk tu sebab gigit adik. Itu semua tu adalah contoh kita nak bagi anak kita kenang nikmat. Jangan tak ada langsung.
Maaf, dalam keluarga kita, maknanya dalam kita didikan kita terhadap anak-anak kita. So di sini kita boleh ungkapkan ini sebagai faedah tarbawiyah. Faedah didikan tarbawiyah. Maknanya kita sebut dekat anak kita bila dia dah sampai pada tahap yang dia boleh faham, memaiz, kita sebut dekat dia tentang nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan dan limpahkan melalui kita kepadanya. Tu kan. Maknanya kita bukan kita nak ungkit, tapi kita nak bagi dia kenal nikmat. Sebab hari ini kita tengok punca apabila berlakunya inhiraf, penyelewengan dalam akhlak remaja, kanak-kanak sekarang ni dahsyat. Antaranya adalah salah dalam tarbiyah, salah dalam didikan. Ibu dengan ayah tidak memberikan masa yang cukup kepada anak, kan? Mak bekerja, ayah pun bekerja, pagi-pagi keluar hantar anak pergi sekolah, kemudian pukul berapa balik? Pukul 6, 8 keluar, pukul 6 kalau anak tu hantar sekolah petang lagi dan sebagainya, tu nak dekat maghrib baru balik, dan kemudian dah balik ada masa ke nak sembang panjang? Tak, makan saja, kemudian tidur, rehat, tidur. Esok buat benda yang sama. Kemudian hujung minggu barulah ada kesempatan, kan? Tetapi kadang-kadang kita tengok punca yang menyebabkan remaja ini menjadi akhlak mereka menjadi tidak lurus, dan cepat terpengaruh dengan sekeliling mereka. Dia pergi sekolah lama, jadi dia akan terpengaruh banyak, dia akan absorb daripada apa persekitaran yang dia dapat daripada sekolah dia. Sama juga kalau hantar asrama dan sebagainya, dia akan absorb apa yang ada di asrama itu lebih daripada apa yang ada di rumah. Sebab itu dalam usia anak kita kecil ini, daripada berapa tahun, daripada 2 tahun, daripada kecilnya sampai ke 7 hingga 8 tahun, atau sampai ke usianya yang kita katakan sehingga 7 tahun atau 8 tahun sebelum dia nak pergi ke sekolah, kan, ataupun sekolah menengah dan sebagainya, pastikan dia telah menyerap, dia telah absorb dulu didikan di rumah tu cukup. Maksudnya ayah kena ambil peranan, ibu kena ambil peranan, sebelum dia absorb dulu benda yang di luar yang negatif banyak. Sebab sekarang ni banyak ibu dengan ayah mereka hanya hantar anak dekat sekolah asrama, lepas tangan. Ni masalah. Dan akhir sekali langsung tak ada connection, tak ada komunikasi yang baik dengan anak-anak, dan akhir sekali kita kata ini yang membentuk akhlak anak-anak itu yang tidak baik, bila dia lebih absorb apa yang ada di sekolah itu daripada kawan-kawan dia, sebaya dia yang, ya, kita tak boleh nak kontrol anak orang lain. Anak orang lain itu kadang-kadang mempengaruhi anak kita. Kan anak kita tak pernah tahu tentang benda-benda yang mengarut-ngarut, bawa balik rumah. Kan? Apa dia lukis contohnya, benda yang anak kita tak tahu, ataupun sembang dengan benda yang negatif yang anak kita tak pernah didedahkan di rumah tetapi dapat di luar. Itu cabaran. Kan? Cabaran hari ini. Dan sekarang ni bahaya, kartun-kartun yang ada di media-media sosial, anda pun tak pasti macam mana anak-anak zaman sekarang ni. Kadang-kadang kita takut tengok kartun-kartun yang mengarahkan kepada keganasan. Dah tak ada apa, susahlah kita kata sekarang ni, la haula wala quwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mencabar, maknanya bila itulah masalahnya berpunca daripada rumah. Kita tak boleh nak salah ustaz dan ustazah di sekolah kafar tu. Kita tak boleh salah cikgu-cikgu dekat sekolah. Sebab yang hantar anak-anak mereka ke sekolah itu adalah ibu bapa yang gagal mendidik anak dia sendiri. Itu realiti yang kita terpaksa hadapi. Anak-anak yang bermasalah daripada rumah dihantar ke sekolah, lalu dia membawa masalah itu ke sekolah. Buli, perkara-perkara negatif, mencarut, benda-benda yang negatif itu dibawa sebenarnya daripada rumah. Kita tak boleh
akal yang sejahtera kan. Mana kita tak boleh anggap, kita tak boleh kata ianya daripada sekolah. Sekolah tak, dalam isu macam ni, sekolah tak bersalah. Tapi ibu apa? Ibu apa kat rumah tu? Kan? Tidak menapis apa yang dilihat oleh anak-anak mereka. Dan kadang-kadang tu maaf lah cakap, ada yang sampai tahap yang ada apa yang bagi tahu dekat anak macam mana cikgu-cikgu yang stres di sekolah, stres tahap Allah musta'an. Ana dengar apa yang cikgu-cikgu ni cerita pun takut. Ana kata kalau ana duduk tempat dia orang, ana rasa ana lagi tak boleh tahan. Kan, cikgu-cikgu zaman sekarang ni, Allahul musta'an. Sebab itu kita tengok banyak yang berhenti awal, pencen awal. Terutama sekolah-sekolah yang ada sekarang ni. Sangat mencabar. Sangat mencabar. Anda kata kalau anda duduk tempat dia, anda tak akan boleh sabar juga. Mungkin tak tahulah budak tu kena apa kan. Kena tendang ke, kena terajang, kena sepak ke, kena anda rasa anda tak boleh sabar. Kalau macam tu sekali anda dengar macam mana, kalau kita dengar macam mana rungutan daripada guru-guru, cikgu-cikgu yang sekolah yang ada zaman sekarang ni, subhanallah. Kita kata zaman kita dulu dah teruk lah. Zaman sekarang ni lagi teruk, lagi dahsyat. Kalau kita nak sebut tu, dahsyat lah kita kata. Dan sebenarnya kalau kita tengok balik, dia berpunca daripada rumah. Mak dengan ayah tu ada yang tak tapis apa yang mereka tengok. TV yang dia tengok dekat rumah tu, rancangan-rancangan yang untuk orang dewasa, anak dia yang kecil tu, dia bagi tengok juga. Ini apa punya jenis mak bapak lah yang tak boleh fikir. Tanggungjawab. Maknanya dia tengok benda yang mencarut di rumah. Maknanya ibu, ayah dia tu suka tengok benda-benda yang mengarut TV di rumah. Anak dia tu ikut. Kemudian anak dia tu bawa benda yang buruk itu pergi ke sekolah. Kemudian tersebarlah kat sekolah. Kemudian anak orang lain yang baik pergi kat sekolah belajar daripada anak yang buruk tadi, anak yang dididik dengan keburukan, dididik dengan mencarut, dididik dengan benda-benda yang karut. Kemudian bawa balik ke rumah. Itu kita kata macam mana virus tu dipindahkan. Daripada rumah start virus tu, pergi ke sekolah, budak-budak yang kecil atau junior-junior ni akan belajar daripada senior-senior yang jahat tadi, dan itulah takkan selesai masalah ni. Takkan selesai nak cakap buli ke, benda-benda yang melibatkan jenayah, jenayah melibatkan remaja ini, takkan selesai kalau kita tak selesai daripada rumah sendiri. Dan peranan masing-masing lah, media dan sebagainya. Ini duk buat cerita tentang buli, duk agung-agungkan orang yang buli tu. Budak-budak yang tengok, dia akan ikut. Pergi sekolah nak jadi kaki buli. Tak, itu realiti kan. Maksudnya memang macam tu. Kita tak boleh nak kata, salah cikgu, salah ini, salah kerajaan. Kerajaan pun ada peranan. Tidak menapis rancangan-rancangan yang ada. Apa yang ada dilihat melalui rancangan-rancangan konten-konten di media sosial dan juga di media, anak-anak tidak ditapis. Anak takut tengok zaman sekarang ni. Sampai tahap kita tengok ada budak 2-3 tahun pegang phone, mak dia bagi tengok TikTok. 3 tahun, 4 tahun tengok TikTok. Jadi apa yang kita nak harapkan daripada anak yang kecil tu, dia akan membesar jadi apa? Subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya melainkan kita mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Sedih dan takut. Sedih dan kita takut hari ni, zaman sekarang ni. Di mana-mana kita tengok berita-berita dan sebagainya, menakutkan. Remaja-remaja zaman sekarang ni, anak-anak. Sebab apa? Tak ada sebab lain. Ibu bapa tu. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah.
maka kedua ibu bapanya lah yang membentuknya. Sama ada menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Yang membentuk ibu bapa. Kan? Allah musta'an. Jadi kat sini tengok, antara yang kita boleh ambil dari faedah dari sini, kenang nikmat. Ingatkan kepada anak-anak kita itu tentang nikmat. Kesusahan. Kan? Maknanya hari ini mungkin anak kita tak tahu apa itu maksud kesusahan. Semuanya dapat dengan mudah dan sebagainya. Nikmat. Tak macam kita dulu kan. Maknanya kita kena kenangkan nikmat. Allah musta'an. Mungkin terlampau mewah dan sebagainya kan. Anak-anak hari ni jadi lembek kan. Anak-anak zaman sekarang ni. Tak kuat, tak kukuh. Sebab dididik dengan manja, dididik dengan mewah. Tak tahu erti kesusahan. Itu satu juga kalau yang anak-anak yang dah besar ni. Itu yang jadi Allah musta'an kan. Yang menangis, putus cinta kan. Apa benda tu? Kan budak-budak zaman sekarang ni. Terpengaruh dengan media-media dan sebagainya, susah. Memang agak susah lah. Ana berani cakap lah, ramai yang jadi cikgu memang stres. Yang jadi ustaz pun stres dengan perangai-perangai anak yang sebenarnya bukan perangai anak itu yang berpunca daripada anak itu, tapi ibu bapa di rumah. Sebab itu kita tak boleh salahkan 100% guru di sekolah, ustazah di sekolah, bahkan masing-masing memainkan peranan penting. Ibu bapa di rumah memainkan peranan yang penting, signifikan dalam didikan anak. Dan ibu bapa tu sendiri kena persiapkan dengan ilmu yang cukup nak menghadapi pemikiran-pemikiran yang songsang hari ini. Dibawa masuk pemikiran-pemikiran tu melalui filem, drama TV, kartun pun dah tak selamat sekarang ni. Budaya-budaya songsang, kekufuran, ilhad, inhiraf, syuzuzun nafs, kecelaruan gender, kecelaruan pemikiran, LGBT-nya, dengan macam-macam. So, anak-anak kita terpengaruh dengan perkara-perkara yang kita sendiri tidak mengawal. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Jadi itu antara nikmat yang Allah Ta'ala sebut kan. Antaranya yang kita bacakan tadi. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikanmu wahai Musa kepada ibumu supaya tenang hatinya dan supaya dia tidak bersedih. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Tak berhenti setakat tu. Ujian Allah kepada Musa alaihi salam lebih besar, lebih berat apabila baginda menjadi utusan Allah. Tak berhenti setakat tu. Kita kena didik anak kita, jangan periksa saja itulah ujian yang paling besar. UPSR ke SPM itulah paling besar, tak. Kita kena didik dia bahawa ujian yang paling besar nanti adalah dalam nak mempertahankan agama, dalam nak mempertahankan akidah. Benda-benda yang keduniaan tu kita kata itu ujian yang kecil. Tapi orang zaman sekarang ni dia yang jadi periksa berapa A, periksa 10A, itu saja. Kan? Tapi tak pernah nak didik anak tu bahawa ujian yang paling besar dan dahsyat adalah nak mempertahankan agama yang ada pada diri kita. Masalah kita sekarang ni. Didik anak dengan kemewahan dan yang melampaui batas, akhir sekali jadi anak tu hanya nampak ujian dia kalau tak dapat kerja, tak dapat jadi kaya, ini itu saja, dunia saja. Itu tak betul. So tengok di sini Allah Taala kenangkan nikmat Nabi atas Nabi Musa, wa qatalta nafsan fanajjaynaka. Engkau telah membunuh satu jiwa. Ini kesalahan yang Nabi Musa alaihi salam telah terlibat. Ini Nabi Musa membunuh satu jiwa yang Allah Ta'ala kata Nabi Musa bertumbuk dia kan, sampai dia jatuh, dan Nabi Musa tak sengaja. So Allah kata wa qatalta nafsan, kau telah membunuh satu jiwa. Fanajjaynaka minal gham, kami selamatkan kau daripada kegelisahan, daripada kebimbangan. Sebab Nabi Musa waktu tu rasa sangat bersalah dan melarikan diri. Wa fatannaka futuna, dan kami mengujimu wahai Musa dengan banyak ujian-ujian. Futuna. Wa fatannaka
Futuna. Maknanya ibtalainaka wa awqa'naka fil fitnah aw khallasnaka. Maknanya kami telah uji dan kami telah menjerumuskanmu ke dalam ujian yang dahsyat, fitnah, dan kami telah menyucikanmu, atau khallasnaka, kami telah selamatkan kamu daripada fitnah tersebut. Futunan maknanya ibtilaan atau takhlisan minal mihan, maknanya ujian-ujian, bentuk-bentuk ujian dan juga penyucian daripada segala bentuk ujian. Futuna bukan sekadar ujian, bahkan Allah sucikan Nabi Musa ni, bersihkan Nabi Musa daripada segala ujian-ujian tadi. Nak bagi tahu panjang lagi Musa, panjang lagi sirah kehidupan kamu setelah kamu akan diutuskan kepada Firaun. Tadi baru sikit. Wa fatannaka futuna. So Nabi Musa AS tahu bahawasanya baginda AS akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang melibatkan dakwah. Subhanallah. So ini sebenarnya ujian sebenar. Kita rasa macam ujian kehidupan tu susah, kan? Diuji dengan kurang makan, kurang dari sudut ekonomi, kurang dari sudut makan minum, kurang dari sudut gaji. Itu saja yang kita fikir. Sebenarnya Allah Ta'ala sebutkan Nabi Musa, ujian yang paling besar adalah dalam dakwah. Sebab ini adalah ujian kepada Nabi, para Nabi. Sebab itu Imam Ibn Kathir kata sini, wasanuridu hadith al-futun fi mawdi'ihi ba'da hadha insya'Allah ta'ala wa bihi thiqah wa alaihi tuklan. Dan kami akan bawakan hadis peristiwa tentang futun, maknanya ujian yang Nabi Musa terpaksa hadapi dalam dakwah. Di tempatnya selepas ini insya-Allah, kepadanya lah kita memusatkan kepercayaan dan kepadanya lah kita bertawakal. So kita dah habis waktu kan. So maknanya ini baru sikit kan. Maknanya Allah Ta'ala ingatkan ke Musa bahawasanya dia akan diuji dengan ujian-ujian yang dahsyat. So itulah pentingnya kita mempelajari tentang kisah Nabi Musa AS ni. Banyak faedah yang kita boleh dapat, sama ada tarbawiyah, aqadiyah, faedah akidah, faedah tarbawiyah, pendidikan, faedah semua. Bahkan anda boleh katakan kalau kita nak rungkaikan lagi faedah-faedah yang ada dalam kisah ini saja, banyak lagi kita boleh rungkaikan. Banyak lagi kita boleh terbitkan atau keluarkan faedah-faedah yang pelbagai. Tetapi disebabkan masa kita ini terbatas, maka kita cukup apa yang kita sebut sampai sini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas akan datang. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang nanti insya-Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan atas apa yang kita sampaikan, menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Kalau ada soalan sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat kisah bapa Nabi Musa SAW atau ibu Musa kesedihan keseorangan? Wallahu ta'ala a'lam, la adri. Dalam Quran disebutkan ibu Nabi Musa. Dalam riwayat tafsir disebutkan, jawapan yang kita sebut tadi kan, Nabi Musa ada ibu Nabi Musa tadi, dia menolak tawaran Asyah untuk tinggal di istana sebab dia kata inna li ba'lan wa auladan. Maknanya menunjukkan bapa Nabi Musa tu dah, tapi Allah Ta'ala tak cerita bapa Nabi Musa tu dalam Quran. Kisah bapa Nabi Musa Allah Ta'ala tak cerita. Cuma mungkin ada dalam riwayat Israiliyat. Wallahu Ta'ala alam, anda pun tak sempat nak tengok, tapi tak ditekankan. Maknanya wallahu ta'ala alam, kan? Maknanya kerana hikmah yang Allah Ta'ala tetapkan di sini, maknanya nak bagi tahu keterkaitan antara ibu Musa itu lebih signifikan lah. Sebab itu dalam apa kita kata dalam sejarah kan, maknanya kita nak bagi tahu kalau dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Nabi lahir dalam keadaan yatim piatu kan. So yatim. Abdullah meninggal dulu sebelum Nabi sempat jumpa. So apa hikmah dia? Sama juga Nabi Musa AS, maknanya riwayat tentang bapa dia tu tak disebutkan. Macam mana? Tak disebutkan. Kan? So kita berhenti setakat itulah. Maknanya kita tak tahu adakah confirm lah bapa dia pun sedih kan. Maknanya atau ibu Musa kesedihan keseorangan. Maknanya sudah tentulah bapa Nabi Musa juga sedih kan, tetapi yang ditekankan dalam Quran kesedihan ibu Musa.
Sebab signifikan dekat sini Ibu Musa ni makna nak menunjukkan sini Allah Taala nak didik nak memberitahu kepada kita semua, nabi-nabi ni dia tak, Allah Taala jaga mereka, dan keterkaitan dia dengan bapa mereka itu tak penting. Sebab Allah yang didik mereka daripada kecil. Contoh macam Nabi Ibrahim. Cuba tengok Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Semua nabi-nabi yang ulul azmi ni Allah tak tekankan, Allah tak highlightkan keterkaitan mereka dengan bapa mereka. Bahkan sebaliknya, macam contoh Nabi Ibrahim, Allah jadikan bapa dia musuh dia, Azar. Kan? Azar. Cuma Nabi Ibrahim, Allah Taala tetapkan Nabi Ibrahim ni tetap menghormati bapaknya itu kan, dan berdakwah kepada bapaknya, tetapi berlepas diri juga apabila bapaknya tak terima kebenaran. So nak bagi tahu itu hikmah dia. So macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmah dia berbeza kan, maknanya tak disebutkan bapa Nabi Muhammad tu riwayat tentang Abdullah ni tak banyak. Sebab Abdullah meninggal dunia ketika sebelum Nabi lahir. Kan? Sebab apa? Apa hikmah dia? Sama juga Nabi Musa. Nabi Musa Allah Taala tak cerita pun bapa dia. Bapa dia hidup ke, bapa dia mati lepas tu, tak cerita pun. Kita sebenarnya tak penting pun kita nak tahu. Sebab yang penting sekarang ni adalah apa yang Allah Taala sebut di sini, nak bagi tahu macam mana Allah didik para nabi dan rasul ni melalui pengawasannya, walitusna ala aini, walitusna ala aini, kan? Wastana'tuka li nafsi, yang kita sebut sebelum ni. Semua tu nak menunjukkan bagaimana Allah sendiri yang jaga hamba-Nya dan rasulnya. So keterkaitan para nabi dan rasul ni daripada kecil dengan penjagaan Allah Taala itu lebih kuat nak dibandingkan dengan bapa mereka sendiri. Itu point dia. Penjagaan tu datang daripada Allah. So sebab itu tak signifikan nak cerita tentang bapa dia. Itu satu. Banyak lagi kita boleh istimbat daripada faedah kenapa bapa nabi-nabi yang hebat ni kebanyakannya tak disebutkan, kecuali macam Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyebut pemusuhan dia. Maknanya kerana Azar tu sembah berhala dan sebagainya. Itu pun menunjukkan kepada kita tak signifikan kan hubungan seorang. Maknanya Quran bukan nak cerita tentang hubungan ibu bapa, bukan. Quran nak cerita tentang tauhid. Kita kena faham. Al-Quran dia bukan kitab keibubapaan. Bukan. Quran adalah kalam Tuhan, kalam Allah. Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita macam mana dia mengatur hamba-hambanya. Dalam masa yang sama adalah faedah-faedah parenting apa semua ada, tetap ada, tapi bukan Quran. Jangan kita faham kitab keibubapaan, jangan. Quran adalah hidayah, kitab petunjuk daripada Allah. Hudan min rabbikum. Quran adalah petunjuk, rahmat. Dia bukan kitab keibubapaan atau nak cerita pasal bapa orang ni, bapa orang tu. Tidak. Sebab itu ulama kata bila dalam Quran kan nabi-nabi ni dia tak dinasabkan kepada bapa, kecuali Nabi Isa dinasabkan kepada Maryam. Kan? Isa ibnu Maryam. Cuba cari nama Nabi Muhammad dalam Quran. Ada tak Allah nasabkan Nabi Muhammad kepada Abdullah? Tak ada dalam Quran. Musa bin Imran, tak ada juga. Nuh, ada sebut bapa dia? Tak. Ibrahim, ada sebut bin Azar? Tak. Allah Ta'ala sebut Azar tu musuh Allah. Dia dahsyat. So itu hikmah dia. Hikmah kenapa tak disebutkan bapa ni dalam Quran. Bapa Nabi Musa, bapa Nabi, tak. Bukan itu tujuan Allah Ta'ala nak cerita tentang bapa dia, bukan. Allah Ta'ala nak cerita tentang apa yang Allah Ta'ala buat kepada Musa. Dan sebab itu, kenapa ibu disebut? Sebab signifikan ibu ni. Even dalam sunnah, dalam hadis Nabi kita SAW, bila Nabi ditanya tentang, Ya Rasulullah, siapakah yang aku kena buat baik? Nabi SAW kata, ummuka, ibumu. Siapa lagi lepas tu? Thumma ba'da dhalika ummuka, Nabi kata, ibu kamu. Thumma ba'da dhalik, Nabi ditanya, siapa lagi setelah itu? Thumma ummuka. 3 kali Nabi ulang, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. 3 kali lepas tu barulah Nabi kata thumma abuka, kemudian baru bapa kamu. Subhanallah. Sama juga. Hikmah tu kita boleh tengok daripada sini.
Kan? Sebab itu riwayat bapa Nabi Musa memang tak ada. Even dalam Quran pun tak sebut. Jadi bila tak sebut, kita berhentilah, kita tak payahlah. Kalau kita nak tahu lebih pun apa faedah dia? Sebab Quran tak sebut tu maknanya memang tak perlu pun. Kalau Quran tak sebut maknanya kita tak perlu, tak berhajat pun untuk nak cari. Itu asal. Kan? Tapi kita sebut riwayat tadi, maknanya bapa Nabi Musa ada. Cuma tak tahulah dia sedih ke, dia apa ke, Allah Taala tak sebut. Tapi kalau dia seorang bapa Nabi Musa, confirm lah dia akan sedih kan. Tapi tak disebutlah dalam Quran. Jadi kita bila tak sebut, kita pun berhentilah. Kita sebut yang mak dia sajalah. Allah Taala sebut mak dia saja. Apa dia, asbaha fuadu ummi Musa farigha. Tak sebut wa asbaha fuadu abi Musa pula. Tak ada. Ummu Musa saja, ibu Musa. So itu menunjukkan kepada kita macam mana itu juga adalah hujah ke atas feminis kan. Dia kata tak adil lah, agama ni tak adil lah, patriarki apa, semua nak lelaki saja. Tak, ini menunjukkan agama Islam ni kan, bahkan Allah Ta'ala meletakkan wanita pada tanggungjawab dia. Bahkan dalam certain part macam ni, Allah Ta'ala tetapkan hati ibu Musa seorang wanita itu lebih tetap. Contoh macam Asyah dengan Fir'aun, Allah jadikan Asyah tu yang terima kebenaran, wanita. Fir'aun yang lelaki tu tolak kebenaran. So itu point, that's the point. Maknanya benda ni kita boleh rod ke atas feminis golongan hari ni kan. Hak wanita semua nak equal, semua nak hak sama rata dan sebagainya, sampai lawan Quran dan Sunnah, lawan syariat. Sedangkan kalau kita baca kisah-kisah dalam Quran ni, tidak ada langsung apa yang mereka dakwakan sebagai prejudis kepada wanita dan sebagainya. Bahkan ini menunjukkan Quran mengangkat peranan ibu, peranan wanita untuk mendidik anak. Sebaliknya, Barat dan orang-orang kafir, orang-orang memusuhi Islam, mereka lah yang meruntuhkan institusi wanita. Mereka lah yang tak hormat wanita. Mereka lah yang menyusah payahkan golongan wanita sehingga menyebabkan golongan wanita ini tertindas dan meninggalkan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak, untuk mengasuh anak dan sebagainya. Itu yang menyebabkan berlakunya masalah rumah tangga, masalah didikan terhadap anak. Sebab apa? Peranan wanita itu sudah ditarik. Yang asal, yang asasi untuk mendidik anak tadi, menyusu, mendidik, mengajar daripada rumah. Tu Quran sebut tu, Quran cerita. Dia orang tak, orang-orang yang fitrahnya telah terbalik, yang nak ikut perjuangan feminis, ikut liberal apa semua ni, dia orang tak fikir macam ni. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.